Jika dilihat di media massa dan lain-lain, rakyat sekarang semakin tertekan, ya Datuk, dan sangat marah ketika ini kepada pemimpin. Jadi apakah saranan Datuk di antara rakyat yang meluahkan perasaan kekecewaan mereka dan bertindak luar dugaan dalam masa yang sama hendak pula mentaati pemerintah. Jadi bagaimana, Datuk? Yang pertamanya ialah semua pihak, pertama pemerintah dan rakyat akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang mereka lakukan. Itu dulu. Kita tak kata di akhirat besok rakyat hanya tanya, Allah tanya rakyat je, Allah tanya pemerintah. Bahkan Allah akan tanya pemerintah jauh lebih banyak tanggungjawabnya dibandingkan rakyat. Rakyat mungkin di atas apa yang kaitan di bawah tanggungannya, pemerintah sebanyak rakyat yang ada di bawahnya. Sebab itu para ulama-ulama salaf dahulu, apabila mereka nak menyedarkan para pemerintah, kadang-kadang mereka pergi ke masa musim haji, minta naik atas Bukit Safa, cuba kau tengok sebanyak orang yang ada, kau lihatlah sebanyak itu dan berkali-kali ganda tanggungjawab engkau di hadapan Tuhanmu nanti. Maksudnya pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat, tapi rakyat juga ada tanggungjawab dia di dalam urusan pentadbiran, bahawasanya apa yang dia sebut, apa yang dia ulas, hendaklah tidak menyanggahi tata cara dan adab di dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah boleh dikritik, tetapi dalam masa yang sama dia tak bolehlah dibohongi benda yang dia tidak buat, kita kata dia buat. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Di atas setiap individu muslim wajib dengar dan taat selagi mana dia tidak menyuruh kepada maksiat. Apabila dia menyuruh kepada maksiat, tidak ada dengar dan taat. Itu basic umum. Jadi pemerintah kalau suruh kita dalam benda maksiat, kita tidak dengar dan kita tidak ada taat. Tapi kalau tidak maksiat, kita dengar dan kita taat. Vaksin dan seumpamanya itu tidak maksiat, kita dengar dan kita taat. Walaupun mungkin kita tak bersetuju ke apa, tapi kita dengar dan kita taat. Okey, bila kita tahu hal itu, kita kena tahu juga manusia bertindak berdasarkan suasana dia. Sebab tu kita sekarang orang satu tempoh yang lama, tapi kita bayangkanlah kan, ujian Allah pada kita ni, kita berada dah 2 tahun lebih di dalam keadaan kawalan pandemik yang sedang berlaku ni. Kita berasa tertekan, nak keluar rumah tak boleh. Bukan kita tak gembira dengan hal ini, kita terima ujian Allah, tapi bukan kita nak hal ini, kita minta Allah keluarkan kita pada hal ini. Cumanya saya nak sebut ialah, bayangkan rakyat yang 10 tahun dan 15 tahun, anak-anak Palestin yang duduk di kem pelarian. Bayangkan mereka yang duduk di negara-negara yang berperang, yang mana mereka duduk di kem di situ tidak pernah tengok tandas yang elok pun. Hidup di kem, hujan, panas, sejuk, sebelah menyembelah. Kita sekurang-kurangnya duduk juga ada harapan, boleh juga COD hantar makan lah apa, kita order. Tapi mereka itu tidak ada harapan apa, makan apa yang ada. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, walaupun mungkin ialah berat, kita bukanlah kata nak ujian ini, tetapi secara perbandingan apa yang dihadapi oleh orang lain, rakyat Muslim Syria, rakyat Palestin, apa yang dihadapi di Iraq, apa yang dihadapi oleh orang-orang di di Myanmar, mereka jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku pada kita. Siapa pun yang pernah pergi ke kem-kem pelarian, dia akan tengok kan, nak main bola sebiji pun susah kan. Anak tu lahir juga, anak tu nak duduk di mana. Tapi kita ni dalam keadaan seperti ini, bukan kita minta keadaan ini, tapi janganlah kita menganggap bahawa tidak adanya rahmat Allah jauh lebih besar, keadaan kita ni lebih baik daripada keadaan yang lain. Tapi biasalah, kerana kita rakyat yang biasa dengan senang, kita hadapi keadaan ini, akhirnya kita fatigue, kita letih. Bukan saja pandemik itu, kita letih kerana kita biasa hidup senang. Kemudian kita tak boleh keluar daripada rumah kita tak boleh nak bersosial, tak boleh nak pergi kenduri, kadang-kadang tak boleh nak pergi ni, tak boleh nak makan di restoran, nak makan di kedai. Depa tu tak boleh makan langsung, kita ni tak boleh makan. So kita rasa, oh ini tertekan kita ni.
maka rakyat marah. Soal ekonomi juga rakyat marah. Rakyat marah. Bila rakyat marah, ada dua hal lah. Satu, mungkin dia marah tu emosi saja. Kerana dia tak tahu nak ni, dia cari siapa sajalah. Kalau nak kata orang politik, saya tengok semua orang politik perangai yang sama lah. Kerajaan, pembangkang, dia hanya fikir dia je. Hak satu fikir nak tahan kuasa, hak satu fikir nak rampas kuasa. So dia create a lot. Yang ini berjanji kalau saya dapat dalam masa 20 jam saya akan boleh buat selesai masalah. Nipu pun kalau dapat pun tak juga. Kawan ini pula yang yang ni segala dia senang apa, yang dah ada kuasa, macam-macam akal dia pula kan. Dia tak fikir pun. Dia mungkin kita kata dia tak fikir, mungkin dia fikir, tapi fikir dia tu tak habis. Rakyat bawah susah. Semua orang politik ni almost dia the same lah. Tapi macam tu lah. Tapi kita yang menghadapi mereka ni, kita lihat satu mungkin emosi, yang kedua jika benar apa yang mereka buat salah, dan salah itu salah benar dari sisi agama umpamanya, kita berhak memberikan pandangan kita pada mereka lah. Maksudnya kita kata salah lah apa yang mereka buat. Mereka tak bagi orang langgar SOP umpamanya, mereka langgar SOP umpamanya, contohnya lah kan. Salah lah hal itu kan. Ataupun tindakan-tindakan yang mereka buat tu pilih bulu umpamanya, kita salah lah, kita kritik lah benda tu. Tetapi kita jangan dalam kerangka kita mengkritik orang, kita sacrificekan diri kita. Kita marah pada orang, akhirnya kita tolak rahmat pada diri kita. Kita keluarkan perkataan-perkataan yang bukan apa, disgrace itu menimpa dia, menimpa kita. Jadi sebab itu dalam masa yang sama saya tahu keadaan orang marah pada kerajaan. Bukan saya ingat bukan orang marah kerajaan, orang marah pada semua orang politik lah. Mula-mula dulu marah, sekarang lama-lama duduk kita tak tahu nak salah siapa. Nak kawan ni suruh kita ambil vaksin. Vaksin sekarang tak habis lagi. Lepas tu tanya kerajaan pula, vaksin macam mana? Kerajaan pula kata punya vaksin tunggu pula, sebahagian vaksin tak sampai. Negara-negara maju bagi dulu vaksin di kalangan mereka. Kita yang ada, walaupun duit dah booking dah buat apa semua, perjanjian dah buat, tunggu dulu supaya dia orang dulu selesai baru kita dapat. Dalam vaksin nak datang, mari varian baru pula. Oh, so many masalah yang ada kan.